Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Muhammad Nazih dalam tazkirah kami hari ini dalam bulan Ramadan, dalam tajuk nampak lupa tak ni. Bismillah. Alright, bismillah. Tajuk tazkirah kita daripada kupasan daripada kitab Akhlak Ahli Al-Quran. Pada sesi yang ketujuh ini, insya-Allah kita akan sambung dengan akhlak ahli Al-Quran. Insya-Allah kita mulakan dengan Al-Fatihah. Semoga mendapat manfaat dan dapat amalkan apa yang kita belajar, insya-Allah. Al-hadini kunitin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, bismillah. Bersambung kita. Qala Syekh Mu'allim fadamallahu nafa bihi wa bikum fid darain. Amin. Semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang telah tulis oleh penulis dan semoga Allah Subhanahu wa taala merafakkan darajat penulis di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Maaf ya. Alright. Tengok buku okey. Sekiranya dia mempelajari Al-Quran, maka dia mempelajarinya dengan kehadiran hati dan fikirannya, masya-Allah. Jadi bila dia membaca, belajar Al-Qurannya, dia fokus, tidak sibuk dengan notifikasi handphone, mobile phone-nya. Tidak sibuk dengan kewajipan menjawab WhatsApp-nya, kecuali suami isteri yang message, wajiblah jawab, cepatlah jawab. Ini kawan-kawan message, laju jawab. Anak murid message, laju jawab. Guru-guru message, laju jawab. Suami isteri yang message, lambat jawabnya. Kenapa? Okey. Tujuannya membaca Al-Quran ialah untuk memahami setiap perkara yang dituntut oleh Allah SWT yang merupakan mengikut apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi baca Al-Quran, lepas tu baca tafsirannya, lepas tu baca terjemah dan tafsirannya. Jadi betul-betul memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT akan ayat tersebut. Bukannya berazam bila aku akan khatam surah ni. Bukan sibuk baca ni pasal nak khatam, nak buat majlis khatam, nak buat khatam live online. Tidak. Bukan itu niatnya. Bukan nak menunjuk-nunjuk, tetapi membaca adalah untuk memahami, mendekati Allah SWT dan mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Matlamatnya ialah bilakah aku akan berserah sepenuhnya kepada Allah dan bukan yang selain daripada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Niat membaca Al-Quran tersebut. Bilakah aku akan menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah. Orang takwa ni apa? Hari Jumaat selalu kita dengar. Saya berpesan kepada diri saya dan juga anda untuk sama-sama kita bertakwa kepada Allah SWT, iaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, insya-Allah. Bilakah aku akan menjadi seorang yang baik? Bilakah aku akan menjadi orang yang bertawakal? Bilakah aku akan menjadi orang yang khusyuk? Itulah atas dasar niat-niat membaca Al-Quran. Bilakah aku akan menjadi seorang yang sabar? Bilakah aku akan menjadi seorang yang benar? Bilakah aku akan menjadi seorang yang takutkan Allah? Bilakah aku akan menjadi seorang yang mengharap redha Allah? Itu yang sepatutnya niat-niat kita apabila kita membelik dan membaca ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilakah aku akan menjadi zuhud di dunia? Bilakah aku akan cenderung ke arah akhirat? Bilakah aku akan bertaubat daripada semua dosa? Bilakah aku akan menilai nikmat yang tidak terputus-putus? Bilakah aku akan bersyukur atas segala nikmatnya? Allah, hebat benar ahli Al-Quran ni, masya-Allah tabarakallah. Yuk sama-sama kita jadi ahli Al-Quran. Bilakah aku akan terfikir tentang Allah SWT? Bilakah aku akan faham apa yang aku baca? Bilakah aku akan dapat mengalahkan tuntutan hawa nafsu? Bilakah aku akan berjihad ke jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, yakni melawan nafsu? Masya Allah, tabarakallah.
Bila kita nak ini semua ni yang bilakah patut kita tampal kat cermin kita, hari-hari kita baca. Ataupun sebelum tidur tak nak lambat dah. Bila bangun bila siap tu baca. Ingatkan diri. Bagus handphone kalau notification, buat ini notificationnya. Setiap jam 7 dia keluar satu ting, bilakah aku akan memelihara lidahku. Jadi hari itu dia jaga lidah. Ting, bilakah aku akan menundukkan pandanganku. Tunduk pandangan sekarang online dan offline, perlu kita tunduk pandangan. Ada sekarang ramai tunduk pandangan, tapi tunduk pandangannya melihat handphone. Itu bukan yang diminta. Tunduk pandangan, elakkan pandangan daripada benda yang haram. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan ya, dengan membaca Al-Quran memberikan kita dorongan rasa, kerana ni kitab suci, jadi akan menyucikan diri kita. Jadi benda yang, pasal benda tu dah suci dalam diri kita, jadi bila ada benda-benda yang tak baik, kita tak nak lihat ataupun benci melihat benda itu, kerana kita dah suci. Kerana benda suci tu ada dalam kita. Tapi kalau bacaan Qurannya sikit, maksiatnya banyak, hilanglah kesuciannya. Tapi kalau baca Qurannya banyak, kesuciannya akan lebih. Jadi dia akan tak suka kepada benda-benda yang tidak baik. Jadi itu yang kita inginkan. Install inside your human computer the antivirus or the suci software. Dapatkanlah suci software di dalam Al-Quran. Install lah Al-Quran di dalam diri anda. Ya, insya-Allah. Jadi kita tak akan jadi jemaah yang banyak komplain. Kita tak akan jadi jemaah yang cari pasal, yang suka bergaduh, yang suka rasa diri dia lebih hebat. Ini rumah aku ni. Ini rumah Tuhan, kenapa mesti takut kepada yang lain? Kita menjadi insan yang boleh berfikir. Afala ta'qilun. Jangan kau berfikir. Ya. Kerana ada orang yang ajar Al-Quran, tapi akhlaknya tidak seperti akhlak ahli Al-Quran. Maknanya tak kena, tak tally. Something is wrong. Jadi kat mana wrong dia? Cari. Awak kena lebih kuat, kerana awak baca Quran ni nak dekatkan diri kepada Allah. Jadi syaitan tak suka benda tu. Bila syaitan tidak suka, maka ujian awak lebih. Benda yang baik awak nampak salah, benda yang salah awak nampak betul. Awak kena uji sedikit dan awak rasa awak lebih hebat. Ini bahayanya kalau tak berguru. Perlu kita berguru. Jadi guru boleh pesan kepada kita. Tapi apa kesal guru lebih hebat dari kita, Ustaz? Dia baca Quran, saya pun baca Quran. Betul. Tapi bacaan dia dengan fahaman. Bacaan awak belum lagi faham. Dia bukan saja baca Quran, dia ada wirid paginya, wirid petang, wirid malamnya. Awaknya baca Quran satu lampiran sahaja. Berbeza. Apa lagi? Dia punya qiyamul lail awak tak pandang. Dia punya wirid-wirid selawatnya beribu-ribu, awak punya baru 10. Jadi ada dia punya bezanya. Maka kita perlu berguru. Guru yang betul lah, jangan cari guru yang tak betul. Guru yang tak betul memang tak betul lah jadinya. Kacau macam. Alright, boleh? InsyaAllah. Bilakah aku akan memelihara lidahku? Bilakah aku akan menundukkan pandanganku? Bilakah aku akan memelihara kemaluanku? Bilakah aku akan merasa malu dengan Allah dengan sebenar-benar malunya, ya Allah. Hari-hari kau kasih aku nyawa, ya Allah. Hari-hari aku sibuk bekerja tapi tidak mengingat engkau, ya Allah. Hari-hari aku bekerja on time tetapi solat aku tidak on time, ya Allah. Hari-hari aku mengharap gaji on time tetapi solat aku tidak on time, ya Allah. Banyak aku meminta tetapi tidak banyak aku mengamalkan. Hamba tahu kita. Kita hamba tapi kita step kita Tuhan. Macam mana? Macam mana saudara? Oh kak, macam mana kak? Cik, okey? Macam mana? Jadi semoga kita menjadi hamba yang benar, ya, yang meletakkan diri kita sebagai hamba dan bukan bos, ya. Bilakah aku akan sibuk memikirkan kekuranganku? Bilakah aku akan memperbetulkan kesalahanku? Bilakah aku akan muhasabah diri? Bilakah aku akan mencari bekalan untuk hari kemudian? Bila? Jadi semoga dengan membaca Al-Quran, hati kita akan suci, hati kita akan bersih. Soalan-soalan ini semua kita akan menjawab perlahan-lahan, insya-Allah, ya. Akan terbuka minda kita, akan ada meaning to our lives, insya-Allah. Wallahu taala
a'lam. Bilakah aku akan menjadi orang yang redha dengan Allah? Masya Allah. Untuk redha, syukur dan sabar perlu banyaknya beramal. Antaranya adalah dengan membaca Al-Quran, bersedekah, menjadi orang yang baik, banyak bersolawat, banyak berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak solatnya, wajib solat sunatnya. Wallahu ta'ala alam. Kita jumpa lagi pada ruangan yang lain insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan kita dapat, Allahumma salli ala Muhammad, menjawab soalan-soalan ini dalam hidup kita. Bila lagi lah, takkan nak tunggu birthday baru ubah, nak tunggu tahun baru ubah. Besok pun kita tak tahu jumpa lagi atau tidak. Kita dah jumpa bulan Ramadan ni, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Jangan kita lepaskan, jangan kita lepaskan peluang yang Allah berikan. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairul jazaa. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Antal murtaja yawma ziham, isyafa' lana ya khairal anam. Antal murtaja yawma ziham, isyafa' lana ya khairal anam. Ishfa' lana ya habibana. Ishfa' lana ya habibana. Laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. In kila durtum bima rajatum ya akramal khalqi ma nakunu. In kila durtum bima rajatum ya akramal khalqi ma nakunu. Kulu rajana bi kulli khairin washtama al faru wal usul. Kulu rajana bi kulli khairin washtama al faru wal usul. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي وصلي هدينا هيا برأينا الآن يا همة سادات الأقطاب ما علينا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله أنت بديع دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجمين ما الموافى والسكين سوى القونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله بدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله